Selamat pagi semua. Okey, kami ni Makda bersama dengan tim Utara. Kami dari Utara datang sini untuk belajar ilmu dan Makda datang untuk meluahkan sedikit pengalaman. InsyaAllah. Alhamdulillah, sebelum tu Makda perkenalkan diri dulu. Makda dari nama Sofia binti Ma'arif, business partner kepada Pak Dak Zaini. Kami ditaja dalam bisnes yang sangat-sangat hebat dan sangat luar biasa ini oleh abang kami Tuan Emerald Marsamiza dan Cikgu Haslin. Berikan tepukan kepada abang kami yang tersayang. Kemudian kami dibimbing juga oleh Kak Mila dan Kak Mila, Founders Didi. Kami berikan tepukan kepada mereka daripada Perlis. Dan seterusnya kami dibimbing dengan penuh kasih sayang dan dengan erat, iaitu Abang Anwar, diamond kami di Pulau Pinang. Hari ini pun datang juga, Alhamdulillah, dan Kak Wan. Dan seterusnya kita ucapkan terima kasih dan maklum terima kasih kepada Abang Harun, Founders Double Diamond, yang telah menjadi peneraja utama kita dalam studio FC. Alhamdulillah. Okey. Sebelum Makna mulakan sesi Makna nak tanya dulu, apa khabar kemarin? Kemarin berapa hari bulan? Apa berlaku kemarin? Seronok kan? Panas. Kemarin ada orang seronok, ada orang yang tak berapa seronok macam tu. Sebab yang seronok tu yang dapat banyak apa? Bonus. Okey. Makda nak hangatkan sikit grup kita ni. Makda nak panggil Wafa. Wafa ni anak saudara bongsu Makda. Abang sulung punya anak bongsu. Makda tu satu benda lah, sebab dia ni umur baru berapa main nak tanya. Nak panaskan sikit je. 10 minit je. Okey, Wafa umur berapa? 27. Okey, bulan lepas dapat berapa ribu? 20. Bulan ni dapat berapa ribu? 21,600. Campur 2 bulan? 21,600. Okey, umur 7 tahun. Sekarang ni dia suri rumah. Dia juga bekas USIM, University Science. Okey. Simpanan ada berapa umur 7? 50 lebih. Termasuk yang kemarin? 41 jadi 91,000. Okey, terima kasih Wafa. Okey. Saat kita dulu umur 27 tahun, macam ada umur 7 tahun dulu, malah tak ada apa. Buntung tak Januari sekarang? Sangat-sangat buntung. Di pagi ni ramai ni Januari ni. Kita yang dah umur ni, yang ada anak-anak tu, kita pun jangan tinggal anak kita, bagi anak kita juga MOE. InsyaAllah. Okey. Nak teruslah. Okey. Untuk nak jadi macam Wafa, untuk jadi orang-orang lain yang ada yang sampai 200,000, 100,000 lebih, yang banyak-banyak tu, kita kena buat apa dalam MOE? Yang paling utama, yang paling penting untuk kita dapatkan kejayaan yang macam tu. Kata leader Makda dulu, dia kata dalam MOE ni 90% adalah perhubungan, 10% adalah bisnes. Tapi dia kata bila kita bina hubungan yang betul-betul, lama kelamaan yang 90% tadi tu dia akan campur dengan 10% tu, dia akan bertukar terus kepada 100% bisnes yang daripada hati. Kalau kita masuk dengan bisnes 90%, hubungan 10%, kehadiran bisnes dalam hati itu dengan paksaan. Jadi macam ni kita nak lahirkan perhubungan yang efektif dalam MOE. Okey, tapi kan sebelum tu, kita sebagai leader mestilah mempersiapkan diri kita dulu sebagai leader. Macam mana kita nak buat MOE kalau kita sendiri tu tak cukup kelideraan? Yang pertama sekali, kita mesti bersedia dulu sebagai leader lah. Okey, syarat dari leader yang pertama sekali, ilmu. Kenapa dengan ilmu? Ilmu akan membawa kita kepada kepercayaan. Dengan kepercayaan tu akan melahirkan keyakinan. Bila kita yakin, apa berlaku? Bila kita yakin, hati kita akan hadir bersama. Maksudnya kita buat MOE di atas dasar kesedaran dari dalam. Itu yang menekankan dalam kumpulan Makda.
Mak dak tak nak hampa buat MW kerana orang lain. Mak dak nak hampa buat MW daripada hati hampa sendiri. Jadi kalau hampa hadir perasaan cinta, suka, sangat taksub dengan bisnes sendiri, teruk tak apa yang nak puasa kita? Apa rosah? Tahu? Jadi macam mak dak sendiri pun, mak dak betul-betul tuntun apa mak dak setahun je. Setahun tu lama tau. Sebab mak dak ni benak sikit, slow sikit. Maknanya lurus bendul. Jadi mak dak perlu apa setahun. Lepas tahun tu mak dak berdikari. Mak dak tak kacau apa lagi. Dalam proses tahun tu mak dak membina keyakinan, kepercayaan, dan bila mak dak dah betul-betul percaya tu, mak dak punya yang paling tinggi ada pada mak dak lah confident. Bila mak dak cakap dengan orang tu, mak dak cakap dengan yakin sangat. Tentang produk mak dak yakin, tentang syarikat MW mak dak yakin, tentang sistem MW. Siapa berani cakap dengan mak dak MW piramid, mak dak bangkang kau-kau, mak dak akan pang, mak dak menang. Mak dak akan pastikan setiap perdebatan mak dak akan menang. Perlu kepada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, bila orang kata, hang buat bisnes apa? Nak cakap MW pun. Tapi bila kita yakin, dengan yakin kita, aku seorang businessman, woman, MW. Kita dengan yakin cakap kita adalah MW. Jadi kita tak takut. Barulah kita nampak macam leader. Kalau kita pun nampak kemereh je, tak yakin dengan bisnes yang kita buat, macam mana orang nak ikut kita? So, pertama sekali kita mesti diri kita tu dulu. Mesti yakin betul-betul. Okey, macam mana kita nak? Bila kita yakin, bila kita dah ada ABO, kita akan servis downline kita tu dengan penuh keyakinan, dan downline kita pun akan percaya dengan kita dan dia akan ikut kita. Okey. Zaman dulu, mak dak perhubungan mak dak kalau di sudut online tu cuma call sahaja. Okey. Mak dak akan masuk ke zaman sekarang lah. Zaman sekarang kan ada dua. Perhubungan kita dari sudut offline dan online. Okey, mak dak cerita yang mak dak dulu. Kalau lah kata dulu, kita takkan tiba-tiba kita nak pergi jumpa dengan downline kita terus kan. Kita mesti ada dulu perkenalan. Jadi perkenalan tu mak dak guna dengan telefon. Mak dak ni kalau mak dak telefon, kalau mak dak pergi kerja tu, mak dak full time dah masa tu, handphone mak dak tu yang cak ayam tu, Nokia cak ayam tu kan. Memang panas. Bila panas mak dak rehatkan, habis bateri sambung. Lepas tu charge, lepas tu ada balik mak dak buat MW dengan panggilan telefon tu sangat-sangat gila-gila. Di pagi sampai petang, dan mak dak akan ikut senarai. Kalau kata si Ani ni, mak dak telefon dah pada 1 hari bulan. Nanti ada jadual lah, nanti 1 bulan, minggu depan kita akan call balik. Masa macam tu mak dak buat dulu. Okey, sekarang ni untuk kita nak buat bisnes, kita dah ada WhatsApp status lah, WhatsApp Facebook. Kita ada Facebook, macam-macam medsos kita yang ada. Kita guna je benda-benda tu. Okey, kalau macam WhatsApp, dalam grup WhatsApp tu mak dak akan ambil kesempatan. Sebab nak buat MW ni kena ada kenalan. Kita kena hati budi. Okey, katakan ada orang baru masuk dalam grup, leader kita add. Mak dak akan sebut nama dia. Contoh nama Ani. Hai Ani, Ani daripada mana tu? WhatsApp group. Di situ mak dak bina dia punya keseronokan. Mak dak sebut nama dia. Leader sebut nama kita banggakan. Itu kita buat. Mak dak akan cakap benda basic-basic je. Tapi benda ni yang kita kena buat sebenarnya. Sebab kalau kita nak buat MW, kita tak ada perasaan macam mengenali orang tak kenal kita, bisnes kita akan tersekat di tengah jalan. Okey? Lepas tu bila dah kita kenal, lepas tu kita akan M ke tepi, kita berkenalan. Lepas tu kita akan sampai kita ada rasa, dia pun dah suka kita. Lepas tu kita start call dia, cakap FORM. Kita gunakan FORM untuk kita buat panggilan, kita call. Kemudian sekarang ada video call. Mana suka video call sekarang? Bila mana dah kenal sikit-sikit, nak tak kita video call? Kita dapat muka. Hang dapat muka mana dapat muka hang. Nanti kalau mana pergi Terengganu, boleh kita jumpa. Okey. Di situ ada tak dia punya pembinaan hubungan, jambatan hati. Sebab MW dengan hati. Kalau hati tak hadir, MW kita tak meriah. Okey, jadi kadang-kadang sebelum kita masuk ke video call, kita dah WhatsApp tak apa jalan, mak dak akan guna voice note. Sekarang voice note.
Assalamualaikum, dia buat apa tu? Ni. Dia akan rasa happy. Suara kita main peranan. Dan kita just WhatsApp, dia WhatsApp mana agak gagal. Sebab WhatsApp ni macam tak sampai. Kalau WhatsApp kita Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia boleh akan WhatsApp. Kalau kita dengar suara, kita WhatsApp Assalamualaikum. Dia punya nada. Itu penting. Benda-benda ni memang macam main-main. Tapi ini basic kita dalam MOA. Okey, sekarang ni, isunya sekarang ni, bukan kata grup lain yang tak mau telefon, grup mak dak pun sendiri pun, walaupun mak dak sendiri dia dah bagi tahu telefon. Tak telefon juga. Bila mak tanya, call tak? WhatsApp je. Patutlah tak meningkat. Mak nak marah. Jadi, kena belajar untuk telefon. Telefon, voice note, video call, kemudian kita masuk ke Zoom. Bila kita sampai ke Zoom, kita boleh guna slide YMWA kan. Tunjuk penyata kewangan kita, tunjuk data masyarakat kita. Di situ dia dah sampai ke peringkat nak masuk kepada jatuh cinta berbisnes. Sampai tahap kalau dekat-dekat kita naik kereta pergi rumah dia terus. Ni, hang dah buat apa? Hendak lalu depan rumah hang ni. Kalau dia tak pergi masuk pun kita sembahlah keluar pagar rumah. Sebab ada diamond tu cerita kat Mandak, dia ulang diamond, dia ulang seorang ABO dia yang berpotensi sebab isteri dia tak bagi buat, seminggu sekali dia pergi cakap kat luar pagar. Last, jadi Didi. Sebab perhubungan. Okey, satu lagi. Zaman sekarang ni kan ada anak muda kita ni sangat suka dengan WhatsApp ni online je buat bisnes. Dia pun lupa tau, kalau kita nak bercinta ni, memanglah kita boleh je online. Tapi kalau kita nak beranak, mesti kena kahwin, kena jumpa kan? Okey, kalau lah kata hampa duk buat online setahun dah tu, 3 tahun, hampa akan dapat lahir Didi yang betul-betul cemerlang, yang berkualiti tak? Memang ramai leader Didi timbul tak, tapi Didi yang macam mana? Kita nak Didi yang kuat. Didi yang betul-betul ada jati diri, yang bila dirempuh oleh cabaran dia akan tetap. Orang kata apa? Membujur lalu melintang patah. Baru betul. Kalau Didi yang lahir dengan zaman PKP, dia sangat-sangat lemah. Jadi untuk nak bagi lahir Didi yang berkualiti tu, kita mesti pergi berjumpa dengan dia, pergi rumah atau berjumpa lah di mana-mana. Dengan perjumpaan tu, kita boleh jumpa tu dia lain tau. Dia lain. Itu dari sudut perhubungan. Sebab tu mana kata nak buat MOA ni, kita mesti ada perhubungan yang betul-betul bagus. Okey, sekarang ni macam ni kita nak telefon. Selalu tau, leader mana, mak dak nak telefon nak cakap apa? Persoalan besar betul lah. Mana pun pening lah. Mana cakap banyak kali dah guna form. Nak cakap apa? Tak pernah putus soalan tu. Kadang-kadang tu leader yang dah 18%, kadang-kadang tu dia yang 21% dah pun masih bertanya lagi. Dia macam tepu tau. Okey, kita macam ni. Bila kita nak telefon ke ataupun kita nak bercakap dengan leader kita ni, kita guna form tu je. Bila kita guna form tu, okey, kita cakap tentang kepribadian family dia, anak dia, apa semua tu. Lepas tu kita cakap tentang pekerjaan dia. Lepas tu kita cakap tentang apa dia punya hobi dia. Dan last sekali tentang dia punya di sudut kewangan ke pekerjaan kan. Sebenarnya kan, bila kita bercakap tu, kita akan jumpa banyak masalah kat dalam kita, kat lidah kita. Jadi bila ada masalah tu, di situlah poin kita. Kita boleh masuk di situ. Nak masuk produk ke, nak masuk kita bisnes ke, nak masuk apa pun. Kan? Okey, sekarang ni katakanlah kita semua leader. Kita nak bina grup kita ni. Tapi leader kita tu nampak macam si Ani nampak macam tak nak laju lah, sedangkan dia dah 30 ahli dah. Kita sebagai leader, kita nak buat apa? Mana perlu whiteboard sebenarnya ni? Sebab nak cerita tu je macam tak sampai lah pula, nak lukis-lukis sikit lah. Macam mana Mak Dak buat untuk Mak Dak nak lahirkan leader Mak Dak tu lebih berjaya? Sebab mana tengok ada grup dia dah ada ahli ramai tau, tapi dia tak boleh nak meningkat. Jadi situ kita pentingnya kita sebagai leader mereka lah, kita kena bertindak lah. Kita jangan biar sampai ahli-ahli dia yang 30 orang tu mati ahli pergi masuk kolam ikan orang lain.
Sekarang ni senang tau. Tiba-tiba je sampai kata nak terminit lah apa kan. Sebab kita tidak mainkan peranan leader yang betul. Kita hanya pandai beranak tapi tak pandai jaga letak anak kat tepi masjid lah, kat tepi rumah orang lah kan. Last sekali anak didik yang kita ahlikan tu dia dah masuk kolam orang lain. Jangan sampai ahli kita lompat masuk kolam ikan orang lain. Itu isu besar sebenarnya. Ingat senang kan dapat ABO seorang. Betul tak? Jadi kita kena jaga betul-betul. Sebagai leader, itu paling penting. Kita kena pastikan, sebab masa mereka baru jadi ahli dulu, kita janji apa? Kita janji bulan dan bintang kan, bonus lah, melancong lah kan. Tapi kita tak buat betul-betul. Okey, sekarang kita ada leader yang ada ramai ahli, yang lebih kurang 30 orang. Apa kita nak buat sebagai leader? Okey, ni kita nak. Okey, ahli kita ni ada ramai. Ada sampai ke bawah lah kan. Okey, kita sebagai leader ni, kita nak buat apa di sini? Nak tengok saja ke? Tak boleh. Kita jangan duduk saja. Kita mesti buat sesuatu. Okey, mula-mula Manda akan bincang dengan leader ni dulu. Siapa yang berpotensi, Manda akan ambil senarai. Manda tak harap kat dia tau. Sebab kalau harap dia, ahli semua mati nanti. Okey, Manda akan call. Dengan call ni nanti Manda boleh jumpa dia, Manda buat Zoom YMW dengan dia. Dia daripada 0 pergi ke 3%, pergi ke 6%. Sebab apa? Setiap kita kena tahu asas kita dari MW ni apa dia? 5M. Okey. Kalau lah kata leader kita si Ani ni, dia 5M tak sempurna. 5M dia mungkin hanya M1 dengan M2 sahaja. Okey, dia dapat mengguna barang, dia dapat menjual. Tapi bila kita dah bina hubungan dengan dia, dia pergagah pergi ke M3. Dia pun start menaja. Bila dia menaja, di sini dia akan ada masalah untuk servis. Di sini punca anak ahli kita terjun ke kolam ikan lain. So kita kena main peranan. Kita bincang dengan dia, keluarkan senarai, kita akan buatlah yang mana sebut tadi. Maka dia ni akan buat M1, dia ada start akan mengguna. Lepas kemudian dia akan start masuk M2, dia start menjual. Bila start menjual, dia akan sempat menaja, betul? Dia akan mula menaja. M3 pun dia dah mula. Bila kata kita dah kerap call dia, kita membina dia, kita mengajar dia cara servis apa semua, nanti dia dah pandai servis kawan ni pun start menaja orang lain. Dan bila dah start menaja orang lain, servis demi servis akan sampai tak kepada M4 dia servis, sampai tak M yang kelima? Zoom, masuk kelas. So di sini nampak tak kemuncak kita bila kita dapat ahli, kemuncak untuk kita nak membina kumpulan kita melalui perhubungan tadi, kemuncaknya adalah apabila ahli kita masuk Zoom ataupun meeting. Selagi mana hubungan kita, selagi mana ABO kita tak sampai 5M tadi, tak cukup 5M tadi bermaksud kita gagal di perhubungan. So kita mesti betulkan perhubungan. Dengan perhubungan tu bermaksud kita kena ulang terus servis sampailah ahli-ahli di bawah tadi ni dah lengkap dengan 5M. Bila 5M lengkap, kumpulan ni pun akan jadi cantik, berkembang biak. Dia akan meningkat tak persen? Dari 3 ke 6, 6 ke 9 dan seterusnya. Apa berlaku dengan kawan ni? Dah tengok kita dah support bawah, agak-agak dia nak goyang kaki lagi tak? Nak duduk diam lagi tak? Tak. Dia pasti akan buat sesuatu. Kita pun pergilah jumpa dia pula. Kawan ni tu saja ke? Kawan ni takkan saja juga sebab dah start hidup, grup dan hidup. So, nampak tak peranan kita sebagai leader? Itulah leader. Nak buat benda tu semua tu dengan tadi yang tajuk mana tu, perhubungan. Kena dengan perhubungan. Okey. Sekarang ni okey dah.
Kalaulah kata kita tak ada perhubungan kita tak bina, kumpulan kita ni jadi macam beku. Nampak beku? Tak mesra. Jadi macam mana kita nak buat bagi kumpulan kita tu sentiasa hangat, PV masuk banyak, duit masuk banyak. Jadi apa yang kita perlu lagi selain pada ilmu? Kepribadian itu bila kita dah ada ilmu, kemudian kita ada attitude yang bagus. Kita nak buat hubungan dengan orang ni, adakah kita ni boleh pergi macam tu sahaja? Tak. Kalaulah kata kita tak ada perasaan yang perasaan tanggungjawab, perasaan sayang kepada daulah-daulah kita, boleh tak kita nak bina hubungan? So kita kena tahu apa yang kita nak MOA. Kita setiap kali kita bangun pagi, kita kena cek kita punya matlamat kita ada apa dalam hati kita. Kita nak buat MOA setiap hari kita bangun pagi, kita cek dulu kita nak apa dalam MOA. Bila kita ada dalam tu, dalam hati kita ada matlamat kita tu, kita akan ingat tak kita nak kena buat apa? Bila kita dalam MOA, kita ahli banyak, kita nak ingat apa? Ingat kumpulan. Hari-hari kena ingat kumpulan kita lah. Kumpulan, kena servis. Semua tu perlu kepada perhubungan, perlu kepada hubungan yang rapat. Okey. Makda akan buat sesi 2 hala. Sebab Makda dulu kan cikgu kan. Bila cikgu nak tak suka cakap seorang. Dalam proses Makda tak terang ni, Makda terus buka Q&A sambil-sambil. Kita nak bagi orang bertanya soalan. Ya, boleh. Hello? Okey, dalam hubungan antara Mandak dengan Neo Prospect lah, leader baru, membentuk leader baru, siapa yang banyak main peranan? Mandak ke Pandak? Peringkat awal hubungan. Okey, Mak tengok jantina. Kalau perempuan semestinya Mak Ndak lah. Kalau lelaki semestinya Pak Ndak. Mak Ndak akan tolak Pak Ndak. Abang, call. Abang, WhatsApp. Macam tu. Okey, sekarang ni mula-mula peringkat tu Mandak mula memainkan peranan. Okay, bila start Pandak akan mulakan peranan dia untuk biasanya leadership kan yang lelaki kan, betul tak? Betul. Ya, mula-mula hubungan, lepas tu baru peringkat datang leadership. Okey, maka peranan Pandak akan main peranan. Peringkat bila dia akan mulakan peranan? Bila kata Makdak dapat leader baru, Makdak kena pastikan dia kenal Makdak kenal dia, Makdak tahu dia nama apa, dia duduk di mana, dia kerja apa kan. Lepas tu Makdak akan mula dengan apa yang boleh lah. Kalau kata call boleh terus, Makdak akan call terus. Kalau tak boleh, kita mula dengan kaedah-kaedah yang nak sebut tadi. Apabila dia start dah, Makdak akan terus masuklah talk business lah. Bila kita dah keadaan dah okey, tak perlu masa yang lama. Kadang-kadang tu 2-3 kali pun dia dah ready dah. Okey, bila Makdak tengok dia macam okey, hang mau tak tengok marketing MOA? Hang nak tak duit? Macam soalan-soalan cipu mas macam tu. Okey, lah ni hang kerja apa ni. Lepas tu kan sampai peringkat Makdak tanya okey, nak tak kalau sebulan ada 2 gaji? Gaji tengah bulan, gaji hujung bulan. Nak? Siapa tak nak? Okey, macam tu bila hang free? Bila dia bagi masa free tu, Makdak akan set Zoom YM dengan Pak Ndak. Di situ Pak Ndak akan peranan lah, Pak Ndak akan cerita YM-nya segala-galanya sampai dia dah nampak macam dia betul nak. Lepas tu Pak Ndak akan terus cakap, okey, kalau nak Pak Ndak akan tanya, berapa masa 1 hari boleh bagi? Di situ tak akan terus ambil, aku janji dia terus. Kita tengok keadaan lah. Tengok keadaan dia sudah buka video apa semua kan. Kalau dia dah start nampak macam positif tu, kita akan on terus lah. Lepas tu Makdak akan terus ambil alih. Itu kalau macam dia direct dengan Makdak. Tapi kalau datang daripada dalam Makdak, leader-leader Makdak, macam mana pula kan? Okey, contoh macam ni. Okey,
Mak punya hubungan ni bukan dengan direct link mak tau. Mak punya hubungan dengan cucu semua nak kenal. Okey, contoh macam di bawah Fiza, ada di bawah ni ada dia ada okey, ni Fiza, ini Balkis, ini Hasmira, ini Fiha. Di sini ada lagi ni apa nama Nova. Di sini ada lagi Ika. Ni semua ni mana kenal? Mana kenal? Okey. Kadang-kadang Balkis sendiri dia jumpa cucu cicit, dia kata dia leader mana dah bagi tahu. Okey, semua leader dapat ahli jangan terus bagi kat Mak Dak. Sebab Mak Dak tak mau Mak Dak di first hand. Mak Dak nak pastikan Mak Dak lah third party endorsement. So semua leader Mak Dak dah leader yang aktif, leader yang buat kerja. So, bila dapat ahli, dia pasti buat dulu. Dia kena servis dalam tu, kenal barang, pandai beli barang, pandai buka web, tahu kedai kat mana. Mereka dah pandai sikit-sikit dah basic-basic MOA tu. Lepas tu mereka akan call Mak Dak boleh tak tolong sentuh sat downline saya? Ini kes lain. Leader Mak Dak yang akan bagi downline dia kepada Mak Dak untuk Mak Dak tak sentuh. Okay? Kalau kita ni yang 21% pun boleh buat dah. Kita dah jadi third party endorsement dah. Tak perlu je diamond. Sebab Mak Dak dulu pun masa 21% pun Mak Dak dah buat kerja lagu tu. Sampai ke hari ni. Bila Mak Dak jadi EDC, lagilah lagu. Jadual Mak Dak lagi padat. Masa FD tu macam tak berapa laku sangat. Bila jadi EDC ni dah macam laku. Sampai mana letih. Abang nak rehat lah bang. Sebab apa? Sebab nak jadi seorang third party endorsement. Kenapa Mak Dak sibuk? Sebab Mak Dak dah ajar dah leader-leader Mak Dak. Dapat ahli cepat-cepat servis. Dapat ahli cepat-cepat servis. Dapat ahli cepat-cepat servis. Servis apa? Kenalkan dia produk. Sampai dah pandai guna mengguna. Lepas tu dia dah start semua sekali dia start nak memenuhi 5M tu. Bila kata dia dah start dah okey sikit, nak tak jumpa dengan mentor? Nak. Masa kita set terus. Kadang-kadang tu nak terus set video call, kadang-kadang nak terus set untuk Zoom, kadang nak terus call direct. Macam baru-baru ni ada seorang leader tu. Mak Dak dengar dia dah capai 6%. Tapi dia tak boleh pergi 9%. Mak Dak kata, mainlah nombor telefon. Mak Dak terus call. Bila Mak Dak call, Mak Dak akan cerita dengan nada yang semangat, dengan keyakinan sebagai leader. Sebagai orang yang dah berjaya, Mak Dak tunjuk pendapatan leader-leader Mak Dak. Mak Dak tunjuk kejayaan dan melancur semua kan. Last Mak tanya, hang nak tak? Nak serius? Nak serius? Okey, bagi masa untuk kita Zoom. Akan lahir tak seorang leader baru? Lahirlah. Macam tu. Semua tu dengan berhubungan tau. Tapi kalau mana tak kenal, mana tak boleh buat. Okey, macam kemarin. Leader ni mana tengok, dia dah left lama. Tapi mana pernah dulu, awal tahun dulu mana pernah dah ada WhatsApp dengan dia. Lepas tu mana scroll nama. Ini kerja mana gaji scroll telefon. Scroll, nama ni lama dah aku tak call ni, lama dah aku tak WhatsApp. Mana akan buat. Itu kerja mana masa lapang. Di situ mana dapat korek banyak leader-leader yang terbenam. Kadang-kadang leader kita buat tak sampai. Okey, macam kes kemarin, Mak Dak scroll nama dia, Mak Dak WhatsApp. Okey, Farhah, hang duduk baling kan? Macam kena je. Tapi Mak Dak dah survey dululah kan, nama dia semua kan, takut lupa kan. Baling, hang cikgu kan? Hang sekali dengan Sally kan? Dia rasa lain. Dia nampak macam Mak Dak kenal dia betul-betul kan? Faham Mak Dak kenal sikit-sikit je. Tapi gaya cakap Mak Dak tu macam kenal betul-betul. Lepas tu Mak Dak kata, hang ahli ABO lama dah kan? Hang tak teringin ke dia dapat bonus? Mak Dak, siapa tak nak duit? Dia kata. Bila cakap macam tu, apa maksudnya? Dia nak. Bila dia nak, Mak Dak akan terus set. Okey, Farah, nanti kan Mak Dak balik KL, nanti kan nak tak kalau Mak Dak Zoom dengan hang? Nak. Akan lahir tak leader baru? Itu yang kelima di bawah. Itu cara kita nak bantu leader kita.
Kita nak bagi leader kita tu cepat meningkat. Kita nak bantu leader kita tu stay dalam MOE. Kalau kita tak buat macam tu, leader kita lama-lama lemah semangat tak? Lemah semangat. Okey, dalam perhubungan juga, dia sebut semangat tu, Mak nak kata cakap, okey. Dalam perhubungan juga, kita mesti jadi seorang leader yang kuat bagi motivasi. Rasa-rasakan kita sendiri ni lemah semangat tak kadang-kadang? Lemah kan? Awal bulan semangat kan? Tengah-tengah bulan ada kuncup sikit kan? Hujung bulan kena ketuk-ketuk dulu kan? So macam tu tak dalam kita? Okey, Mak Ndak seorang yang kuat bagi motivasi. Sangat-sangat bagi motivasi banyak. Mak Ndak tengok PV group dia slow, mana kan kau dah? Macam mana ni? Patut nak pong. Okey, mana boleh? Okey, so memang kita kena macam tu. Kita kena sentiasa alert dengan kumpulan kita. Tengok LOS lalu. Setiap hari tengok LOS. Dia ni awak slow sangat ni, ada problem ke? Manakah pergi call? Apa khabar? Cok cek. Tahu dah, ada masalah. Kita pun settle dulu masalah dia. Okay, settle. Bila settle masalah dia, semangat dia kena datang balik tak? Kita sentiasa beri kata-kata semangat, kata-kata positif, ucapan tahniah, ucapan terima kasih. Kita kena sanjung dia, kita kena puji dia, kita kena bangkitkan impian dia, matlamat dia. Hang tak ingat ke dulu hang Kak Ndak dulu hang kata hang nak beli rumah? Itu semua dengan perbualan. Kadang-kadang je dengan WhatsApp. Bila Mak Ndak tengok dia slow sikit kan, hang kata hang nak beli rumah. Lah ni hang umur berapa dah? 46 dah Mak Ndak. Hang tak ada rumah lagi kan? Tak ada. Di situ kita akan korek, kita akan bagi, dia akan meleleh air mata, dia akan teriak, lepas tu dia akan buat balik lah. Situ penting peranan kita. Kita kena jaga yang ni. Kadang-kadang kan, kita ni kan, dia nak bagi dalam kita tu pilih banyak aja. Tapi kita tak check tengok apa berlaku kat dia. Kita kena juga ambil tahu. Jangan kita duk push. Memang push tak ada lah. Kita bukan ada push lah. Kita kena ada, biar kita berbincang, kita bagi dia bangkitkan impian dia balik, kesedaran dia balik. Kemudian kita akan ajak dia, mari kita rangka balik. Mari kita mapping PV balik. Mari kita set matlamat semula. Macam tu kita kena buat kat leader-leader kita. Kalau hak yang leader-leader yang 12%, yang 9%, mereka tak boleh naik ke 12% kalau kita tak tengok di bawah dia. Okey, 9% setahun dah. Setahun 9%. Pasal apa setahun 9% ni? Rupanya itu tak buat, ini tak buat, itu tak buat, ini tak buat. Patutlah hang tak naik. Ya. Mikrofon. Okey, Assalamualaikum. Okey, lupa nak kenal. Saya Syarifuddin Mrs. Mana Dr. Liza. Okey. Tadi saya dapat notis, saya dengar yang ada satu prosedur yang Mandak buat. Mandak akan dengarkan masalah dia dulu. Masa berkata saya Dr. Liza memang ada biasa macam tu, dengar masalah. Yang biasa yang dengar masalah, kita masalah ni seorang perempuan. Di sini ada tak peranan Pandak mendengar masalah dia ataupun Mandak yang akan dengar masalah dia? Tengok jantina. Kalau perempuan mana semua harum. Kalau lelaki pasal Pandak. Tapi kalau lelaki Mandak boleh tau. Mandak boleh sebab nak mak kan. Mandak macam ibu, Mandak okey. Tapi nak bagi tahu. Kalau habit dalam kita tu asyik cerita masa setahun, something wrong. Mandak tak tunggu. Okey, Mak tengok kes lah. Kalau kes problem tu asyik suami dia macam ni lah, hang pergilah dekat majlis agama. Hang pergi jumpa kaunselor. Tengok kes. Okey, maksudnya kita kena tahu keadaan lah. Ya, tahu keadaan, tapi tak bermasa. Kalau dia dengar masalah dia nak selesaikan masalah dia sendiri, lepas tu kita beri motivasi lah. Kalau dia terlalu berlagak, kita pun sakit kepala dengan masalah dia. Okay. Dia isu masalah kadang-kadang leader ni, dia bukan nak buat MOA pun. Dia nak jadi tempat kita sebagai kaunselor dia je. Hak tu kita kena alert, kita kena perhati, kita kena check dulu. Leader yang betul-betul leader, yang memang dah buat MOA, tapi dia dihadapi dengan masalah. Kalau masalah settle. Tengok isu.
Tapi kalau kes yang berat, kes yang tak mampu, macam dia jadi macam penyakit penyakit anxiety. Dah ada kawan leader macam tu. Bila dia sembuh, wow laju. Bila dia diserang penyakit tu, tak tahu buat apa. Hampir jumpa doktor lah. Ambil ubat apa semua, mesti dia sihat, dia main balik. Kita jangan jadi doktor, kita jangan jadi kaunselor. Kita cuma jadi upline yang betul sahaja. Jangan sampai bermasa, kadang-kadang dia nak kita masa 1 jam, tak habis lagi. Wow, buang masa. Mana akan tinggal orang macam tu. Tapi taklah tinggal terus. Sesekali mana akan tanya dia. Lepas tu mana akan bagi sepatah dua. Mana kata, hang ni terlalu banyak lah dengan masalah. Macam mana hang dapat MOA ya? Boleh tahan certain masalah. Jangan campur. Masalah-masalah dan MOA lah. Kita kena tengok dulu. Macam tu. Okey, ada soalan lagi tak? Ada soalan tak? Kalau soalan kita terus settle masalah-masalah kawan-kawan kita. Dari sudut perhubungan. Ambil peluang tanya. Okey. Servis dia lepas tu dia nak buat. Lepas tu? Kita dah servis dia. Dia kata dia nak buat. Okey, dia dah set target. Kita pun jumpa dia. Kita dah buat hubungan dengan dia. Kita cakap dengan dia. Buat planning macam ni. Tapi tak gerak-gerak juga. Tapi dia nak. Okey, selalunya dah jumpa mentor ke belum? Dah set buat mentor lah. Sebab ada mentor yang lebih tinggi tak? Jumpa dengan mentor yang lebih tinggi. Mungkin dia perlu mentor yang lebih tinggi. Sebab kita ajak lah dia pergi event ke apa ke kan. Okay. Sebab kita dari Peluang, Johor. So kalau nak bawa di sini, nanti dia ada cakap lah. Okay, ada Zoom? anak lah. Kita Zoom dulu. Zoom dengan mentor tinggi. Zoom terus direct lah ya. Zoom terus dengan Diamond ke. Cari mentor yang lebih power. Okey, di sini perlunya isu rujukan lah. Isu rujukan. Macam mana pun tekankan isu rujukan di kalangan leader-leader lah. Okey, mana dapat hati tengok. Kalau yang jarang-jarang telefon, masa nak ambil okey. Yang jarang-jarang telefon, mana tahu. Ni something wrong. Mesti dia tak buat kerja betul. Kalau yang kerap-kerap telefon, mengadu-ngadu tu kan, mesti dia bertindak. Di situ kan kita akan tengok yang telefon mak tu selalu dah meningkat. Grup dia akan meningkat, grup dia meningkat. Kalau yang tak meningkat tu, leader dia tu memang jarang telefon mak dah. So, grup dia tu kan setahun dah tak keluarkan 9% baru. 12% baru. 15% baru. Itu leader tu problem. Dia kena jumpa dengan mentor, settle isu, kita korek tang mana masalah-masalah yang perlu dah settle, baru grup dia akan keluar orang baru leader 9% baru, sebab Mada akan buat grup leader yang 9%. Siapa capai leader baru keluar 9%, kita add masuk situ. Maka situ kebanggaan. Kebanggaan sebab kita melahirkan leader 9%. Bagi Mada 9% sangat-sangat penting. Basic kepada lonjak ke 12 dan 15. Kalau kita ramai leader yang 9%, mana kata kita ni tak lama lagi kita akan DD. Hak 9% tu kita akan buat gerakan ke bawah dia sampai naik ke 12. Nanti gerakkan lagi, naik 15. Gerakkan lagi, naik 18. Akan ada tak DD baru? Di situ senyap perhubungan. Habis masa dah kah? Berapa minit lagi? Sebab Pak Nok asyik nak macam ni je kat mana? Siapa yang pengurusi? Nak dengar Mak Nak cakap lagi ke nak berhenti? 15 minit lagi lah bang. Hampa nak tanya soalan kan mana nak bagi. Dia mana rasa kalau hampa tanya lagi ilmu mana keluar. Mana tak pandai sangat tapi kalau hampa tanya geliga dia main sikit. Bukan tanya. Okey, kalau tak ada apa-apa kita beri masa ke Dr. Zikri lah. Sebab Dr. Zikri orang semua menanti-nanti dia. Dan Mak Dak rasakan tajuk Mak Dak ni sebenarnya itu je. Jangan lupa rujuk dengan mentor, rujuk mentor. Sebab macam ni tau. Bila kita telefon dengan mentor kita akan keluar ilmu yang macam-macam. Ilmu tu dia datang spontan. Kalau kita jarang telefon mentor, kita tak dapat ilmu yang luar biasa yang macam-macam.
Jadi kita kena selalu telefon mentor. Kalau kita ada masalah, kita akan telefon. Nanti diamond ni dia punya keloting twing tu banyak. Dan ambil nota. Telefon diamond kan telefon ni dia kena pen dengan buku mesti ada. Sebab bila Abang Harun cakap ke, Abang Anwar cakap tu, dia akan ada mutiara-mutiara yang bukan dia cakap dekat umum. Jadi siapa-siapa yang nak cepat berjaya, tolong call dengan diamond kerap-kerap, insya-Allah. Sebab Mak Dak dulu pun macam tu juga. Masa Mak Dak FDD 4 tahun tu, yang Mak Dak kata Mak Dak melancong tanpa rasa bersalah tu kan. 4 tahun melancong seorang-seorang dengan Pak Dak kan tanpa rasa bersalah ni. Tak buat didi kan. Sebab masa tu dia tak ada kesedaran betul-betul. Jadi Mak Dak bila Mak Dak masuk SPFC, mentor kata kena call leader, call apa, call mentor, Jadi di situ Mak Dak ada mentor. Dulu Mak Dak tak ada mentor. 4 tahun tu tak ada mentor. So melanconglah tanpa rasa bersalah. Bila Mak Dak datang ke SPFC, Mak Dak dapat satu poin baru, Mak Dak kena call mentor. Bila Mak Dak call Abang Anwar, selepas tu Mak Dak jadi apa? Jadi Sapphire Direct, Emerald Direct, Founders Emerald. Lepas tu dia masuk lagi Diamond Direct. Lepas tu Founders Direct. Lepas tu Executive. Punca sebab Mak Dak rujuk dengan mentor. Ini pesanan daripada penaja. Tolong call mentor, rujuk mentor, buat kerja dengan mentor, buat sungguh-sungguh dan paksa diri kita. Kalau boleh, kita paksa diri kita buat bagi sampai kita tu berjaya. Kemudian anak-anak buah kita juga, kita suruh dia paksa diri dia. Kita tak paksa dia. Kita kata, okay, Mak Dak tak boleh paksa hang tau. Cuma hang boleh paksa diri hang sendiri. Itu ayat Mak Dak. Jadi kawan-kawan dia guna ayat Mak Dak lah. Kata, okay, saya leader, saya dah paksa awak, tapi awak boleh paksa diri awak. Awak paksa diri awak untuk capai matlamat ni. Bila awak capai matlamat ni, awak akan rasa yakin, rasa sangat-sangat seronok dalam MWay. Baru dia akan terus melonjak dan melonjak. Macam tu. Nak berhenti tapi tak dia berhenti juga ni. Tapi okey, cukuplah Mak Dak bilalah kepada Dr. Zikri. Cukup dah Abang Harun? Okey, Abang Harun macam ni. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.